Saya nak tanya sedikit tentang sesuatu yang kita bicarakan di pre-show tadi. Kita menyebut bahawa possibility ada peluang untuk JDT menjadi antara pasukan di pentas bola sepak dunia, kelompok pasukan yang kecil untuk melengkapkan musim yang perfect. Perfect season tu bermakna rekod 100% memenangi ke semua perlawanan. Sekarang ini JDT dah main 19 perlawanan, berbaki 7 perlawanan. Sebelum perlawanan bermula kita mengatakan bahawa mungkin ini adalah antara perlawanan terakhir untuk mereka rekod itu dihentikan. Ini adalah baki perlawanan JDT di pentas Liga Super. Dalam perlawanan ini mungkin ada dua lah yang boleh kita sifatkan sebagai tricky mungkin. Away lawan Kedah, ada juga away lawan Sri Pahang di situ. Berdasarkan prestasi hari ini, anda rasa kereta api JDT ini akan dihentikan at some point ataupun tidak? Secara jujurnya agak sukar sebenarnya. Sebab JDT is JDT. Memang dari segi corak permainan kita tak jumpa di mana kelemahan pasukan JDT sebenarnya sepanjang liga ni. Sudah 19 perlawanan, setiap hari kita menyaksikan apakah kekurangan, apakah kelemahan yang cuba kita cari, tetapi ketika contoh hari ini 20 minit pertama mungkin sedikit agak lemah, tetapi selepas itu mereka segera bangkit berbanding berbeza dengan pasukan lain yang apabila mereka baik tiba-tiba di hujungnya mereka tidak beraksi dengan baik. So saya rasa memang agak sukar untuk memberhentikan kereta api. Ataupun dalam gambaran yang lebih besar, Mak Yo, pasukan mana dalam Liga Super sekarang yang boleh merapatkan jurang dari segi at least kualiti permainan tu sendiri dengan JDT? So far kita dah sampai ke pertengahan jalan musim. Mak Yo rasa? Sejujurnya saya tengok prestasi pasukan di Liga Super macam Terengganu, Selangor, Sabah, Kedah, Pahang, tim ni yang membolehkan sepatutnya memberi saingan kepada pasukan JDT. Even PDRM pun saya tengok boleh bagi saingan walaupun nama-nama besar tak ada di pasukan tu, tapi kita tengok di sebaliknya berlaku. Contoh Sabah sepatutnya bermain di Liga sebenarnya at least beri saingan untuk pasukan JDT, tapi sebaliknya lah untuk pasukan Sabah. Bagi saya untuk pasukan Sabah sepatutnya memberi saingan yang lebih lah. Saya rasa ramai di luar pun terkejut dengan keputusan 5-1 pada malam. Sebenarnya saya nak kembali ke sesuatu yang Razman sebut tadi, which is tentang pasukan JDT, bagaimana kita suka nak nampak kelemahan. Dah 19 perlawanan tak nampak kelemahan kerana walaupun setiap kali ada pasukan yang menjaringkan gol menentang mereka, mereka akan bangkit semula. Dan salah satu aspek dalam bola sepak yang mungkin sangat underrated adalah kebolehan untuk menyelesaikan masalah di atas padang. Kadang-kadang kita rangka taktik di luar sebelum perlawanan, tetapi dalam perlawanan apa-apa boleh berlaku dan tiba-tiba mengejutkan pasukan dan perlu ada problem solving di atas padang kan. JDT nampak seperti pasukan yang apa-apa masalah yang cuba didatangkan kepada mereka, mereka akan sentiasa cari jalan penyelesaian untuk membantutkan momentum pasukan lawan. Of course, sebelum perlawanan setiap pasukan ada taktikal, ada cara permainan, tetapi yang menyelesaikan masalah pasukan JDT ini bagi saya ialah individual punya peranan. Dia mengetahui insting. Contoh kata tak boleh pergi sebelah kanan, dia akan pergi sebelah kiri. Tak boleh ke depan, dia akan ke belakang. So bagi saya setiap pasukan yang ingin menyaingi pasukan JDT sebenarnya bagi saya ada dua benda lah. Pertama, taktikal pasukan perlu memainkan peranan, jurulatih perlu memainkan peranan, dan yang kedua ialah 1v1 punya battle. Bagi saya pemain JDT dia menang setiap 1v1 punya battle, tak kira defender, midfielder ataupun attackers. So itulah memainkan peranan. Kalau 1v1 boleh menyaingi antara satu sama lain, bagi saya itu memberi satu kelebihan kepada setiap pasukan yang ada pemain yang mempunyai karakter, yang mempunyai kualiti, boleh 1v1 punya battle. Tapi dalam situasi di mana kita sedar bahawa JDT memiliki pemain-pemain yang jauh lebih hebat di atas padang. Mungkin Mak Yo sebagai seorang pemain dalam perjalanan kerjaya sebelum ini pernah berada dalam situasi di mana bermain untuk pasukan yang jelas underdog, berdepan dengan pasukan yang jauh lebih hebat. Dalam situasi tersebut, apa yang boleh dilakukan? Kerana kalau melihat kualiti setiap pemain yang ada di setiap posisi, mereka jauh lebih hebat. Tetapi bola sepak adalah perlawanan yang apa saja boleh berlaku di atas padang. Jadi apa approach yang sebenarnya perlu diambil
untuk berdepan dengan pasukan JDT seperti ini? Kena bermain, kalau nak berjumpa dengan JDT, kena bermain seperti Sabah bermain sebelum Joel Moniz. 20 minit pertama tu. Ya, kena bermain begitu. Sebelum ni pun saya ada tengok game dengan even Terengganu pun bermain prestasi yang sama seperti Sabah 20 minit pertama. Tapi bila JDT dapat menjadikan gol, prestasi boleh nampak merudum. Bukan satu game malam ni je, game sebelum ni pun dapat, even tim Terengganu dapat beri saingan. Tapi apabila tidak bertahan lama lah, maksud saya tidak bertahan lama, tim yang bertemu dengan JDT ni tak dapat nak konsisten sepanjang 90 minit. Ya, Kish, dalam bola sepak ni sebenarnya ada dua perkara je. Attacking, defending. Dua perkara ni je. So bagi saya, ketika JDT tidak berada pada tahap yang baik, contohnya 20 minit pertama, mereka akan meningkatkan intensiti mereka. Dan ketika itu, pasukan lain akan ketinggalan. Ketika mereka meningkatkan intensiti, ketika itulah serangan akan dilakukan, ketika itulah banyak jaringan akan terhasil.